tangan kanan. Ni tangan kanan saya ni. Okay. So, tangan kanan, dia nak masuk tu. Okay. Ni ada. Okay, so dekat tangan kanan ni, okay, dot ini arus keluar. Kenapa arus keluar? Sebab bila kita tengok tadi, okay, dia punya arah arus ni ke arah kita. Bila ke arah kita, macam arah tangan ni, arah kita, so dia keluar. So bila keluar, dia akan lukis dot. Okay, kalau dalam soalan dia dot lah. Okay, dot. So, warna hijau ni muncul macam mana? Okay, warna hijau ni muncul daripada jari yang lain-lain. Yang apa? Jari telunjuk ni. Ibu jari arah arus, so dia keluar ke arah kita. Okay, so jari lain dia bertentangan arah ataupun arah lawan jam. So, dia lawan jam. Faham? Cikgu. Nampak? Tak nampak. Tak nampak? Jari nampak tak? Tak. Alah, jari tak nampak. Gelap Tak, cikgu kena tinggi. Oh, saya kena tinggi. Bukan, awak tengok yang nama saya lagi satu boleh? Yang ada gambar cikgu tu. Tak, yang ada gambar laptop. Laptop saya ada bateri ni lah. Saya ada dua nama tau dalam grup ni. Dalam ni. Satu Nur Fatia Isnin, dua Nur Fatia kot. Satu MOE, satu bukan. Ada. Tapi waktu Tak cikgu nampak. tu Cuba tak pin. nampak tangan dia. Sekejap. Mungkin kalau cikgu kena sepan sikit. Sekejap. Macam mana nak pin lah? Tadi Amira kata pin. Tak nampak yang gambar yang jangan pin saya punya slide. Cuba pin yang lagi satu. Nama saya. Nanti. Kan nak pin dari sini lah. Aduh, tak ada pin pula apa. Bukan kita ke yang kena pin? Kita yang kena pin lah. Oh, kita yang kena pin. Kita sendiri. Awak pilih yang ada muka muka saya pula. Apa ni tangan saya? Pin yang tangan saya. Yang nama cikgu. Nama saya. Slide tak apa sebab awak boleh follow buku teks. Sebab saya ambil buku teks je slide. Jangan risau. Tangan tu yang penting. Boleh? Boleh. Tapi sambung. Sambung. Okay. Okay. So dekat sini, okay, saya ulang. Okay, so dekat sini, ni okay. Yang saya cerita guna genggaman tangan kanan ni yang warna hijau. Okay, so bila dot dia keluar. Bila keluar kita punya tangan ibu jari ke arah kita. So jari lain-lain ni dia pusing lawan arah jam. So bila lawan kita pun lukis lawan. Okay. Ni dekat buku teks muka surat 138. Okay, so kita pun lukis lawan. So apa jadi dekat sini, bahagian bawah, kalau awak tengok pada bahagian bawah, okay, pada bahagian bawah ni, line hijau dengan line biru, dia satu arah. Okay, bila dia satu arah menyebabkan pada kawasan ini, medan magnet adalah kuat. Okay, ataupun medan lastik. Okay. Apa maksud medan lastik? Okay, medan lastik adalah medan magnet paduan yang dihasilkan oleh interaksi medan magnet dengan medan magnet dari konduktor dengan medan magnet dari magnet kekal. Apa maksud dia? Ni medan lastik ni
Kan tadi saya dah ajar magnet utara ke selatan. Okay, itu medan magnet kekal. Okay, tapi bila ada arus, akan ada lagi satu medan magnet juga. Okay, medan magnet disebabkan arus. Itu yang cerita warna hijau ini. Okay, so bila kita tengok pada bahagian bawah, warna hijau dengan warna biru sama arah. Maknanya dekat kawasan bawah ni sangat kuat. Okay, dia kuat ke arah selatan. Tapi apa jadi dekat atas? Hijau bertentangan arah dengan warna biru. So bila dia bertentangan arah, maka dia adalah kawasan yang lemah. So bila kat sini kawasan lemah, kat tengah ni kan kita punya konduktor tadi, wire tadi kan. So bila bawah kuat, atas lemah, yang kuat akan tolak ke atas. So sebab itu kita punya dekat sini, kita punya medan ni akhirnya akan menghasilkan daya yang ke atas. Kenapa? Sebab bahagian bawah kuat, bahagian atas lemah. So konduktor dekat tengah, dia akan bergerak ke atas. Kenapa bergerak ke atas? Kerana yang kuat menolak konduktor ke kawasan yang lemah. Jelas? Faham Okey. Itu cara pertama. Sekali. Teruskan. Itu lagi sekali. Sekali. Oh, lagi sekali. Okay. Saya ulang. Tak apa, tak faham, bagi tahu je. Sebab memang saya sengaja untuk satu topik ni separuh je. Okay. Dekat sini, first, okay. Awak tahu medan magnet, okay. Medan magnet kekal. Lagi satu, yang warna hijau, medan magnet hasil dari elektrik. Okay. So, yang elektrik mana? Yang tengah ni, yang konduktor bawa arus ni. Okay, bila dot maknanya keluar. Okay, so dia keluar. So, kita punya medan magnet disebabkan elektrik adalah warna hijau. Arah lawan jam. Okay, so dia lawan jam. Okay, setakat ni okey kan? Okey. So, bila yang medan magnet akibat elektrik ke kanan, medan magnet kekal juga ke kanan, jadi bahagian bawah sama arah, so medan magnet dekat bawah kuat. Okay, beza dengan atas. Medan magnet akibat elektrik ke kiri. Okay, macam ke kiri lah ni. Medan magnet oleh magnet kekal ke kanan. Dia bergerak songsang. Bila songsang, kawasan dekat sini kita panggil medan magnet lemah. Ataupun bila dah ada paduan antara dua medan magnet, kita panggil medan lastik lemah. Bawah medan lastik kuat. Okay. So, bila bawah kuat, bila bawah kuat, apa jadi? So konduktor ni, wire kita ni, yang bawah kuat, yang atas lemah. So yang kuat akan menolak konduktor ke atas. Kenapa dia ke atas? Sebab dekat atas ni kawasan yang lemah. Okey, boleh? Okey, faham. Faham. Okey, itu cerita tentang medan lastik. Okey, ini adalah penerangan tentang daya yang terhasil akibat medan lastik. Apa itu medan lastik? Magnet ataupun medan magnet paduan. Maksudnya medan magnet tercampur akibat medan magnet dari konduktor dan medan magnet dari magnet kekal. Boleh? Boleh. Okay, good.
Okay, itu first. Cara pertama kita tengok medan lastik. Cara kedua, okay, kita tengok kepada petua, apa namanya? Okay, petua tangan kiri Fleming. Okay, kalau buku teks muka surat 139. Okay, kalau petua tangan kiri Fleming, dekat sini yang pertama penting first, okay, kalau saya lah. Jadi, ni tangan kiri tau. Okay. Sebab sekarang kita tak boleh guna alat. So, kena guna, apa nama dia ni? Apa ni? Anggota badan. Okay, jari. Okay. Kalau dulu boleh bawa masuk alat. Sekarang tak boleh. Okay. Ibu jari, ataupun tengoklah yang pertama. Okay. Langkah pertama, jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet. Okay, jari telunjuk ni memang always ke arah selatan. Okay, so kalaulah nak ingat, okay, first awak kena tahu sini utara, sini selatan. Okay, dia mesti ke selatan. Ini jari telunjuk. Okay, jari tengah menunjukkan arah arus. Okay, kalau macam tadi arus keluar kan. So, ke arah kita. Okay, so kita punya jari telunjuk ni ke arah kita. Boleh? Boleh. Okay. So tadi medan magnet kita, kalau tengok balik, medan magnet kita dekat buku tu utara ke selatan. So dia ke kanan. Okay, lepas tu ni dot. Dot maknanya keluar. So arus ke arah kita, keluar. Okay. So mana pergi daya? Okay, tengok balik. Daya, ibu jari akan menunjukkan daya. So, daya kita ke atas. Boleh? Boleh. Senang kan? First, awak tentukan arah medan magnet. Lepas tu arah arus. Okay, so dekat sini dia tunjuk lagi sekali. Okay, kat sini. Ni buku teks juga, muka surat 139. Okay. Kita anggaplah kita punya lukisan ni ke arah kita. Arus ni walaupun sengit ke kanan, tapi kita anggap arus ini ke arah kita. Okey? Ke arah kita lah, keluar. So bila arus keluar, kalau saya suka arus dulu tau. Okey, arus keluar, so macam ni. Jari kita ke arah kita. Utara pergi selatan. So utara ke selatan, ke kanan. So daya ke atas. Boleh? Okey. Senang kan? Okey Okey. Ini adalah cara untuk penggunaan tangan kiri Fleming. Okey, kalau terbalik contoh. Okey, arus keluar tapi saya letak sini utara. Okey, utara pergi selatan. Selatan dekat belah kanan. Apa awak buat? Awak kena sengitkanlah tangan awak. Utara, okay, ke selatan, ke kiri, selatan belah kiri. Lepas tu arus awak ke arah kita, keluar. Ke bawah. Nanti daya dia ke bawah je kan? Ya, betul. So daya dia ke bawah. Jelas? Jelas. Senang kan? Okay, kalau contoh arus masuk pula. Utara, selatan ke kanan. Okay, arus masuk. So jari tengah awak masuk ke kertas tu. Masuk. Okay, so utara pergi selatan ke kanan. So daya ke mana? Ke bawah. Ya, ke bawah. Faham? Faham. Semua okey? Okey. Okey? Okey. Tak apa, lepas ni awak terkehel lah tangan awak lepas tu nak tengok. Nanti kita buat soalan. Okay. Now, kita pergi kepada faktor. Okay. Sebelum saya pergi ni, okay, dekat sini, hari ini kita hanya tengok bila konduktor ni satu je. Okay. Maksudnya dekat sini konduktor hanya satu. Okay. Kalau nanti minggu depan, hari Selasa kita akan tengok bila konduktor ni bentuk 4 segi. Apa jadi? Okay. Okay, now kita pergi kepada faktor.
Okey, faktor yang mempengaruhi magnitude daya. Makna magnitude nilai. Faktor yang mempengaruhi nilai daya yang bertindak ke atas konduktor pembawa arus dalam suatu medan magnet. Dia nak kita tengok apa faktor yang mempengaruhi magnitude daya. Tadi kita dah tahu daya dipengaruhi oleh arus. Okey. Kat sini ada dua. Kat sini buku teks awak boleh rujuk pada muka surat 141. Okey, untuk pengetahuan semua, magnitude daya, okey, dia ada dua faktor. Faktor pertama, magnitude arus, nilai arus. Faktor kedua, kekuatan medan magnet. Okey, di mana dalam buku teks ni dia cakap, okey, dia kata magnitude daya bertambah apabila magnitude arus bertambah. Magnitude daya bertambah apabila kekuatan medan magnet bertambah. Setakat ni faham? Faham. Okey, sebagai contoh, kat sini dia ada bagi 3 darjah. Okey. Macam mana kita nak tengok kesan peningkatan arus dan kesan kekuatan medan magnet dapat diperhatikan melalui ketinggian ayunan. Okey, kalau kita tengok kat sini, kita rujuk dulu satu ni. Yang tepi sekali, yang ni. Okey, awak tengok daripada atas dia dah bagi arah arus kan? Okey, arah arus ke arah kita, betul tak? Okey ni, ke arah kita. So arah arus ke arah kita. Utara pergi selatan, selatan ke bawah. Okey, so pusingkan dia ke bawah. Boleh? So daya kita ke kiri ke kanan? Kanan. Ke kanan. Boleh? Boleh. Okey. Kalaulah dia terbalik. Arus ini yang tadi dia keluar. Kalau arus ni dia masuk. Okey, dia masuk. Saya letak saya punya jari tengah ni masuk. Dia masuk ke saya punya laptop. Lepas tu utara pergi selatan. Masuk utara pergi selatan. Okey. So utara pergi selatan ke bawah. Okey, mana daya saya pergi? Kiri. Ya, ke kiri. Faham? Faham. Okey, kita fokus kat sini. Soalan dekat buku teks. Okey, bila keluar utara ke selatan, daya ke kanan. Okey, so kita tahu daya ke kanan. Okey, dekat contoh yang kedua, apa jadi kalau arus lebih besar? So, bila arus lebih besar, maka ayunan dia lebih tinggi. Itulah kesan dia. Daya terhasil lebih besar, maka ayunan lebih tinggi. Itu first. Faktor arus meningkat. Faktor kedua, kalau guna kekuatan medan magnet yang lebih besar. Macam mana kita nak tahu kekuatan medan magnet tu besar ke kecil? Kita tengok kepada saiz magnet ataupun kedudukan magnet. Kalau tadi yang ni kita tengok jarak kan. Okey, kat sini dia jarak sikit. Antara utara selatan ni jarak. Tapi kalau kita tengok yang belah kiri, belah kanan, jarak antara utara selatan lebih kecil. Maknanya dekat sini medan magnet lebih besar. Okey, bila medan magnet lebih besar, maka kita punya ayunan ke kanan lebih tinggi. Kenapa? Daya lebih tinggi apabila kekuatan magnet bertambah. Jelas? Jelas. Jelas. Senang kan? Okey. Ini yang second last, semakin besar daya, okey. Macam tadilah, semakin besar daya, semakin jauh gerakan konduktor. Macam
jadilah gerakan konduktor ni semakin jauh, terpesong lebih jauh. Okay, kalau yang macam ni, bentuk dia macam ni pula, dia macam ni kan dia gantung. Ni kan dia gantung kan. Okay, yang ini dia tak gantung, dia letak je. So bila dia letak je, apa jadi dekat rod warna kuning ni? Rod warna kuning ni akan bergerak. Macam mana nak tahu dia bergerak? Okay, kita tengoklah. Tengok tangan. Okay, tengok rajah pada muka surat 141 tu. Okay, arus masuk. Awak tengok arus masuk dia ada anak panah. Maknanya arus kita ke dalam ke keluar? Dalam. Pandai. Okay, so dia ke dalam. Okay, so saya pun pusing tangan saya ke dalam. Okay, ke dalam. Utara pergi selatan. So, kita punya jari telunjuk ke atas. Okay, ni tadi, ni ke dalam. Lepas tu yang ini ke atas. So, apa jadi dekat daya saya? Ke kanan ke kiri? Kanan. Ke kanan. Ke kanan. So that's why kita kata road ini kedudukan asal macam ni. Tapi lepas itu dia ke kanan, bergerak ke arah yang warna putih. So dia bergerak ini semakin besar daya yang terhasil, semakin jauhlah gerakan konduktor. Maksudnya kalau arus tinggi maka lagi jauh. Kalau kita punya magnet kekal ni rapat, so dia akan pergi lagi jauh. Sorry, faham? Boleh? Boleh. Boleh. Okay. Alright. So hari ini kita hanya belajar sampai sini je. Okay, sampai kedudukan konduktor 1 je. Okay. Kalau next class, kita akan tengok bila macam buku teks tu pada muka surat 143. Apa jadi kalau dia bukan satu garis lurus rod tu, tapi dia bentuk segi 4. Yang mana kita panggil gegelung. Okay, so hari ni kita hanya panggil kesan konduktor lurus sahaja. Next class hari Selasa kita akan tengok kesan konduktor gegelung. Setakat ni faham? Faham. Boleh Cikgu. Oh ya. Yang tadi tu kalau dia makin dekat, dia makin jauh kan? Ya, kalau medan magnet, saya tunjuk. Okay, kalau medan magnet ni makin dekat, maksudnya kekuatan medan magnet kuat. So semakin tinggi kekuatan medan magnet, semakin tinggi daya terhasil, maka semakin jauhlah gerakan konduktor. Jelas? Jelas. Alright. Okay. Kalau macam dekat ni, yang kereta api tu kan, dia kena dekat kan nak jauh. Okay, kereta api. Oh ya, betul. Kereta api yang LRT tu. Sebab itu kita tak boleh perasankan ada line kuning kan. Kita tak boleh dekat sebab nanti kita macam tertarik. Dia macam adalah mungkin ada kesan sikit kot, tak banyak lah. Selain daripada bahaya. Bila angin lalu kan kita dah belajar. Bila suatu pergerakan yang sangat laju akan menghasilkan kawasan bertekanan rendah. So bila kat situ laju, kat situ tekanan rendah, kita boleh pergi ke arah tekanan rendah. Sebab apa? Yang belakang badan kita ni tekanan tinggi sebab ada atmosfera. So kita akan tertolak ke arah apa nama dia tu? Ke arah LRT. That's why bahayalah kalau duduk dekat. Faham. Boleh? Cuma yang boleh? Okay. So dekat sini kesimpulannya, okay, ada dua yang saya nak awak tahu. First, yang tadi, apa itu medan lastik? Okay. Mana? Apa itu medan lastik? Okay, lepas itu saya nak awak tahu penggunaan petua tangan kiri Fleming yang betul.
Okey, dan juga faktor. Di mana faktor ada dua, magnitude arus. Magnitude ni maksudnya nilai dan kekuatan medan magnet. Bila arus meningkat, daya meningkat. Bila kekuatan medan magnet meningkat, daya juga meningkat. So apabila daya ini meningkat, menyebabkan apa? Gerakan semakin jauh. Okey? Okey. Itu sahaja untuk hari ini. Tentang buku kerja. Ada buku kerja tak? Ada? Okey, buku kerja muka surat 106. Okey, awak boleh tengok pada nombor 1 ni. Okey, kesan konduktor pembawa arus dalam suatu medan magnet. Okay, yang pertama daya magnet. Okay, awak boleh tengok daya magnet ialah suatu daya yang bertindak ke atas konduktor dalam satu medan magnet. Okay, yang ni awak lengkapkan dahulu. Pasal apa ya? Muka surat 106. Okay. Okay. So awak hanya buat bahagian A yang nombor 1 dan 2 je. Yang lain jangan. Alright. Okay. Alright. Okay. Yang tu buku kerja. Yang saya nak tengok tak nak buku kerja, tak best. Awak tengok buku teks nombor 1 dengan nombor 2 je. Nanti saya bagi tahu balik. Buku teks muka surat 148, praktis formatting 4.1. Nombor 1 dengan nombor 2 je. Okay. Okay, saya harap yang lain faham. Okay, yang mana tak faham boleh PM tepi. Nanti saya try carikan video yang penggunaan tangan kiri flaming. Itu sahaja kelas untuk hari ini. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Baru dengar suara Adam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sesama.